الانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala bangunkan kita pada pagi ini untuk kita sama-sama dapat meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Moga-moga peluang yang Allah Ta'ala berikan ini kita dapat gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk kita perbaiki amal kebajikan, amal ketaatan kita kepada Allah, dan untuk kita tambah lagi kualiti amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini sebagaimana biasa kita akan sama-sama menekuni sambungan perbahasan daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang menceritakan tentang adab-adab bersama Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, muka surat 92. Pada subtopiknya sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala, kata dia, seluruh ulama salaf dan khalaf radhiyallahu ta'ala anhum daripada kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama di segenap pelosok tempat imam-imam kaum muslimin bersepakat bahawa sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Kata-kata dan perbuatan mereka berkenaan perkara ini sangatlah masyhur, maka kami tidak perlu menukilkan apa jua daripadanya. Jadi Imam Nawawi dia memberikan suatu mukaddimah dalam bab ini dengan menyatakan ulama-ulama yang terdahulu daripada zaman salafus salih, yakni zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, tiga zaman ini disebut sebagai zaman salafus salih, ataupun zaman ulama yang terkemudian, ulama yang khalaf ataupun mutaakhirin, semuanya bersepakat dalam menyatakan hukum sunat mengelokkan suara ketika baca Quran. Maknanya masa kita baca Quran ni, saudara jemaah sekalian, kita kena baca dengan suara kita yang terbaik, suara yang terbaik. Ada orang dia kata saya tak ada suara, nak baca Quran dengan suara yang terbaik pun dia tak ada suara, ni tak boleh bercakap. Jadi selagi boleh bercakap ada suara lah, ada suara. Saya sama buat contoh. Kalau dalam bab Quran, kalau kita nak kata suara terbaik kita ni hak lagu mana? Kalaulah kata satu hari ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan panggil kita ke istana baginda untuk mengadap dan mempersembahkan bacaan Quran, contoh. Dia tak kenal kita siapa-siapa, cuma dia minta contoh satu kali tu dia minta kita baca situ. Maka bagaimanakah cara bacaan yang kita nak baca depan Tuanku Sultan? Tentu sekali lah kita akan baca dengan cara hak kita rasa paling terbaik bagi kadar kita, bagi kemampuan kita. Maka itulah suara yang terbaik juga yang sepatutnya dibaca pada Quran pada tiap-tiap hari. Itulah suara terbaik. Mana biasanya kalau kita dipanggil menghadap Tuanku Sultan ke somebody lah, orang kenamaan, nak dengar bacaan Quran kita, mesti kita akan perdengar dengan suara hak molek sekali, hak baik sekali, hak kita boleh buat.
Maka suara hak molek sekali yang kita boleh buat tu, itulah suara yang sepatutnya dibaca sama-sama pada Al-Quran. Mana reti ke tak reti ke bab lagu tu, itu suku kira. Yang penting suara hak terbaik kita boleh baca tu. Itu tuan-tuan sekalian, dari sudut mengelokkan suara, memberikan suara yang terbaik masa baca Quran ni, memang sebenarnya hukumnya sunat. Kata Imam Nawawi dalam kitab dia lagi ni, dalil-dalil yang bersumberkan hadis Rasulullah SAW juga telah diketahui oleh semua orang seperti hadis yang berikut. Yang pertama dibawa hadis Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Artinya hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai daripada Al-Barra, daripada Sayyidina Al-Barra bin Azib. Itu hadis yang menunjukkan bahawasanya kita kena baca Quran dengan suara-suara yang berlagu. Suara-suara yang berlagu. Diambil di mana suara yang berlagu? Iaitulah pada kalimah aswatikum. Saya pernah dengar satu huraian daripada almarhum Datuk Paduka, apa nama dia, seorang tokoh qori yang masyhur di Kelantan, tak bagi nama dia. Dia kata Datuk Paduka Nik Jaafar, Datuk Paduka Nik Jaafar almarhum. Dia kata dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah aswatikum, maknanya suara-suara kamu. Kalau nak khabar suara tu satu saja, bahasa Arab dia akan sebut sautun saja. Zayyinul Quran bi sautikum. Itu bacalah Quran dengan suara kamu yang satu tu sudahlah. Tapi Nabi tak kata begitu. Nabi guna aswatikum dengan maksud bacalah Quran dengan suara-suara kamu. Lalu perbahasan dari sudut aswat itu jamak taksir dalam bahasa Arab. Maka jamak taksir ni dia akan bermula daripada sekurang-kurangnya 3 dan ke atas. Kalau 2 dia tak jadi aswat lagi, dia akan jadi musanna. Maka mungkin dia akan sebut bisautanikum, 2 suara kamu, bisautainikum. Tetapi Nabi sebut dengan lafaz jamak taksir, maka tentu sekali paling-paling tidak ada 3 suara, dan paling banyak lebih lagi lah. Maka dari situlah ahli-ahli tarannum mengambil sumber bahawasanya lagu Quran paling-paling tidak ada 3 lagu, paling tidak. Tapi sebenarnya banyaklah, lebih daripada itu lagi. Bila kita belajar ilmu tarannum Al-Quran ataupun ilmu maqamat, ilmu lagu-lagu Quran ni, dia ada lebih lagi daripada 3 lagu. Antara yang disebut oleh ahli-ahli lagunya, ada lagu yang namanya bayati. Dan biasanya kalau orang mula baca Al-Quran, bayati sama lah. Biasanya orang akan mulakan dengan bayati. Lepas tu lagi ada lagu nahawan, ada lagu Hijaz, ada lagu rast, ada lagu sabah, ada lagu jiharkah. Banyak lah, lebih daripada 3 lah. Lebih daripada 3 lah. Jadi itu semua diambil sumber daripada ini, salah satunya hadis ni, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Nabi juga menggunakan kalimah zayyinu dalam hadis itu dengan maksud hiasilah. Biasanya kalau benda yang kita sebut hiaskanlah, hias-hias ni nak comel ataupun nak perindahkan lagi, nak cantikkan lagi. Maka begitu jugalah Al-Quran, kalau kita boleh baca dengan suara-suara yang berbeza ataupun lagu-lagu yang berbeza, maka dia akan lebih menampak comelkan Al-Quran yang kita baca itu. Dan orang yang dengar pun akan rasa lebih sedap ataupun lebih meresap di qalbu mereka. Contohnya ketika mana ayat yang
berbentuk menggerunkan, maka kita baca dengan suara yang menggerunkan ataupun suara yang menyebabkan orang rasa ayat tu serius. Kalau masa ketika sedih, maksud ayat tu kita baca dengan lagu yang sedih. Ketika mana ayat tu berbentuk berita gembira, baca dengan lagu yang gembira. Orang ahli lagu dia tahulah lagu apa yang berbentuk gembira, lagu apa yang berbentuk sedih, lagu apa yang berbentuk nak menggambarkan ketakutan. Dia ada, dia punya spek-spek lagu tu, spesifikasi dia. Jadi itu kena belajar dalam bab ilmu tarannum Al-Quran pula. Macam bila kita baca pagi tadi, sebelum azan subuh tadi, dia baca mengikut, ada lagu ketika ayat ni begini, lagu ni begini pula. Itu dipanggil zayyinu, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Dan hadis yang seterusnya kata Imam Nawawi, laqad utita haza mizmaran min mazamiri ali Dawud. Orang itu laqad utiya haza mizmaran min mazamiri ali Dawud. Orang itu yang dimaksudkan dalam hadis itu katanya tuan kitab kita Nawawi, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Qais. Nabi maksudkan dia telah diberikan salah satu seruling, yakni suara yang merdu milik keluarga Nabi Daud alaihi salam. Dalam hadis yang sebelum ni kita dah baca, Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Nabi kata laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan, wahai Abu Musa, satu anugerah oleh Allah Ta'ala, suara yang sedap macam suara Nabi Daud. Ini seumpama tu juga, cuma Nabi sebut kepada Abdullah bin Qais, sahabat yang lain. Bahawasanya nak khabar bahawasanya suara yang indah ketika mana baca Quran ni suatu tuntutan, sehingga Nabi sendiri pun memuji sahabat yang ada suara yang molek, yang membaca Quran dengan suara yang molek, yang sedap ketika baca Quran. Nabi puji. Kalau benda tu biasa-biasa saja, Nabi tak puji dah pula. Nabi tak tahu gitu. Tapi oleh kerana dia baca dengan suara yang sedap, Nabi puji dia, sehingga Nabi tepek atas pujian itu. Awak baca Quran ni macam ke meh-meh suara Nabi Daud dah. Nabi Daud kan kita maklum, Nabi Daud seorang Nabi yang bersuara sedap ketika membaca kitab yang diturunkan kepada baginda, kitab Zabur. Ma azinallahu li syai'in. Seterusnya hadis Imam Nawawi bawa lagi, ma azinallahu li syai'in ma azina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu dengan teliti berbanding suara yang didengarnya daripada seorang nabi yang bersuara sedap sambil melagukan Al-Quran dengan nyaring sekali. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis itu disebut bahawa Allah Taala suka sangat dan Allah Taala akan mendengar dengan penuh perhatian kepada satu suara yang mana suara itu disebut sebagai suara yang hasanis saut, suara yang molek, suara yang comel, suara yang indah, yang dikeluarkan oleh siapa suara itu? Oleh Nabi, oleh seorang Nabi. Allah Ta'ala sangat suka seorang Nabinya membaca suatu ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang sangat sedap, dengan membaca secara yajharu bihi, secara dipanggil lantang ataupun nyaring. Itu bacaan Al-Quran yang Allah Ta'ala akan beri suatu perhatian yang lebih. Katanya hadis ni. Maka yang dimaksudkan dalam hadis itu tidak lain Nabi-Nabi lah, termasuk Nabi kita SAW lah. Nabi kita SAW juga suaranya suara yang sedap. Kayaknya akan ada satu hadis yang sebut pasal macam manakah bacaan Nabi SAW, dicerita oleh sahabat. Lagi satu lagi hadis kata Nabi,
lallahu ashaddu azanan li ila ar-rajulil hasanis saut bil Qur'an yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti kepada lelaki yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, yang sedap didengar dan nyaring, berbanding dengan seorang pemilik penyanyi wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Hadis riwayat Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Fadalah bin Ubaid. Dalam hadis ini disebut Allah Ta'ala sangat suka juga dengar, dan dengar Allah Ta'ala dengan penuh teliti kepada satu suara oleh seorang hambanya. Suara itu pula suara yang sedap. Bandingan yang dibuat oleh hadis ini, Allah suka dan beri perhatian sungguh-sungguh pada seorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang sedap ni, lebih lagi daripada seorang pemilik kepada hamba yang hambanya tu ada suara sedap, dia suruh menyanyi. Zaman itulah ni, zaman-zaman jahiliah, orang-orang yang ada duit, ada harta, dia akan upah penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan ataupun untuk melakukan syair zaman itu. Penyanyi pula penyanyi wanita lah. Dan bila wanita tu dia menyanyi dengan suara sedap, jadi tuang punya pitih yang nak bayar kepada penyanyi tadi, dia asyik sungguh dengar kepada hambanya ataupun kepada wanita yang diupah untuk nyanyi lagu tadi. Asyik sungguh dia. Tapi kata Nabi SAW kepada sahabat, ada lagi yang lebih asyik. Hak kamu tengok asyik, hak zaman ni orang asyik dengar ke lagu doa lalu tu, ada lagi perkara yang lebih asyik daripada ni, iaitulah bila mana seorang lelaki, seorang hamba Allah membaca Quran dengan suara yang sedap, maka Allah sebenarnya sangat asyik lagi untuk mendengar bacaannya, lebih daripada seorang pemilik kepada hamba mendengar lagu yang dinyanyikan oleh hambanya tadi. Nak khabar situnya, ada tuntutan untuk kita mengusahakan bersuara yang sedap ketika baca Quran. Itu maksudnya hadis tersebut. Semua hadis ini telah dikemukakan dalam fasal yang lalu. Dalam bab yang lalu telah disebut. Dalam bab kelebihan bacaan tartil pula dinyatakan hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal tentang perbuatan Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Antara dalilnya seperti hadis riwayat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas serta riwayat Sayyidina Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Ini hadis ini lagilah menunjukkan suatu dipanggil suatu tuntutan yang bersangatan. Bila mana Nabi SAW sebut man lam yataghanna bil Quran, siapa yang tidak melagukan Quran, yang tidak baca dengan lagu, maka apa jadi? Falaisa minna, maka dia bukan daripada kalangan kami. Hadis-hadis tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi yang Nabi sebut falaisa minna walastu minhum laisa minna, ini semua hadis-hadis yang agak menggerunkan kita, kerana Nabi seolahnya tidak mengaku sebahagian kita ni daripada sebahagian umat dia. Laisa minna, bukan daripada umat aku ni pasal gini, bukan daripada kalangan umat aku orang yang macam ni, yang macam ni. Ini hadis ni banyak ni hak pasal-pasal gini. Rupa-rupanya termasuklah juga dalam hadis pasal itu, iaitulah orang yang tak belagukan Quran. Dia baca street macam ke baca surat khabar, baca majalah begitu. Al-Quran tak ada lagu sikit. Maka dia ni kena usahakan sebenarnya untuk jadi ada lagu walaupun sikit. Sebab ada perintah daripada hadis Nabi ni, yang Nabi beri teguran dan Nabi beri suatu dipanggil ayat yang serius kepada orang yang tidak melakukan Quran, diancam dengan bukan daripada umat Nabi SAW. Jadi kita kena usahalah untuk kita dapatkan baca Quran kita tu dengan berlagu.
Bukan kata nak berlagu tu macam qori antarabangsa, qori bacaan Quran hak kebangsaan, tidak begitu pun tuan-tuan. Asalkan ada lagu. Lagu ni pula ada lagu yang dipanggil bacaan murattal, ada bacaan yang mujawwad. Kalau yang qori-qori baca tu, hak lambat-lambat tu, hak tanding tu panggil bacaan mujawwad. Bacaan secara perlahan-lahan. Ada yang murattal ni yang baca dalam solat, yang tok imam kita baca dalam solat. Kalau kita nak tiru bacaan yang berlagu ni, hak simple, tengoklah bacaan-bacaan syekh-syekh hak baca dalam semayang tu. Maka itu dipanggil bacaan murattal. Jadi kita tiru bacaan lagu yang murattal. Lagu syekh hak masyhur hari ni. Contohnya Syekh Masyari Rashid Al-Affasi. Boleh tiru. Orang Malaysia kita banyak suka lagu dia. Ataupun lagu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ataupun lagu Syekh hak Mekah, Syekh Sudais, Syekh Shuraim, Syekh Huzaifi di Madinah, ataupun Syekh Mahir Al-Mu'aiqili di Mekah. Kita tiru syekh ni. Ataupun kalau tak pun nak tiru syekh kita tak apa. Syekh tarawih di masjid kita ni, Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulai, boleh juga. Tengok dengar sama syekh duk main tarawih baca lagu tu, kita tiru lagu tu. Jadi itu juga termasuk dalam kita dah usahakan untuk melagukan Quran dengan bacaan yang berlagu. Okey. Kemudian disebut lagi, kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Namun terdapat sedikit perbezaan pada sanad riwayat Sa'ad yang tidak mencacatkan matan hadis ataupun makna hadis. Majoriti ulama berkata, maksud lam yataghanna ialah tidak mengelokkan suara. Jadi ulama menafsirkan hadis Nabi lam yataghanna itu bukan dengan maksud yang asal. Kalau maksud asalnya lam yataghanna ni tidak berlagu, tidak melagukan Quran. Tapi ulama kita menghuraikan dia maksud di situ tidak mengelokkan suara. Ada lain lah. Tak mengelokkan suara dengan tak melagukan Quran itu lain. Kalau ikut mana asal tak melagukan Quran, kena carilah lagu-lagu macam itu sebut tadi. Tapi kalau ikut tafsiran ulama ini tidak mengelokkan suara, maka selagi mana suara kita tak elok, kita kena cuba elokkan. Sebab itu kalau kita tengah suara serak, kita kena ejah biar suara kita tidak serak masa kita baca Quran. Kalau kata kena minum air, minumlah air. Kalau kata kena makan coklat hak jadi berangin boleh lawahkan tekak kita, makanlah. Sebab itu salah satu usaha untuk mengelokkan suara ketika baca Quran. Maka bagi siapa-siapa yang ada masalah tentang suara dan dia tu bertugas sebagai imam ataupun tok bila contohnya, maka sayugianya dicadangkan oleh ulama supaya dia tidak menjalankan tugasnya pada masa itu yang melibatkan bacaan Quran, kerana dibimbangi akan mempamerkan suara yang tak molek ketika membaca Quran kepada orang yang mendengar. Kalau kita baca seorang di rumah pun, tuntutan untuk melagukan Quran, membaca Quran dengan suara yang baik ini pun dah berlaku. Kalau kita baca seorang, orang tak ada orang dengar pun. Tetapi kalau orang tu melibatkan tanggungjawab dia kena baca siapa orang dengar. Contoh siapa? Contohnya Tok Imam. Contoh lagi Tok Bila. Contoh laginya orang-orang yang persembahkan bacaan, qari-qari lah di majlis-majlis. Maka orang yang menggalas tanggungjawab ni, dia kena baca Quran dan orang akan dengar bacaan dia. Confirm orang akan dengar. Maka masa tu kalau suara dia tak sedap, suara dia ada masalah, serok ke, jadi tak ada suara, maka dia kena ejah cari pengganti dia, supaya dia tidak menampilkan atau mempersembahkan bacaan Quran yang menjadi tidak tidak molek didengar oleh orang-orang yang mendengar. Itulah. Kalau dia boleh hejah sendiri suara dia, kalau makan coklat hek ni jadi molek lalu, makan coklat hek. Tapi kalau makanlah 10 ruti coklat hek pun tak molek juga. Masa pada ketika itu dia cari pengganti lah. Cari pengganti supaya kerja yang dilaksanakan tu, tanggungjawab kena baca Quran ke, kena jadi persembahkan bacaan Quran dalam majlis ke, ataupun bawa bacaan Quran dalam semayang untuk imam,
supaya kerja itu tidak jadi kerja yang mencacatkan tanggungjawab tu. Baik. Laginya ada satu lagi hadis sebelum kita berakhir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Sayyidina Al-Barra. Sayyidina Al-Barra kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha bi wat-tini waz-zaitun. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca satu ketika surah At-Tin dalam salat Isya. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Barak kata, saya tak pernah dengar lagi suara orang lain yang lebih sedap daripada suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah At-Tin ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang menjadikan satu hujah dalil yang nak menyatakan Nabi kita pun bersuara yang sedap, suara yang merdu. Ini kalau kita boleh cari semula lah. Satu teknologi kalau ada lah, teknologi yang boleh detect balik suara-suara di masa lampau. Jadi bertuah sungguh lah kita kalau dapat jumpa suara Rasulullah, bertuah. Kalau ada teknologi gitu lah. Sebab ni kan ada AI apa semua, kuk ada boleh detect. Tapi payah juga tu nak dakwa ni suara Rasulullah, payah. Sebab tidak ada lagi orang yang hidup bersama di zaman Rasulullah pada hari ini. Semua dah wafat semua dah. Tapi inilah hadisnya yang direkod dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawasanya Sayyidina Barra kata, saya sembahyang Isyak satu kali, saya dengar sendiri Rasulullah baca surah At-Tin dalam solat Isyak itu, dan saya tak pernah dengar orang yang lebih merdu suaranya berbanding Rasulullah SAW melantunkan, membacakan surah ini. Dengan maksud Rasulullah ni adalah seorang yang bersuara sedap. Maka kesimpulannya ulama radhiyallahu taala anhu berkata, oleh itu sunat mengelokkan dan mengindahkan suara ketika baca Quran selagi tidak sampai ke tahap memanjang-manjangkan sebutan huruf. Jika seseorang itu melampau batas sehingga menambah atau menyembunyikan satu huruf, perbuatan itu adalah haram. Jadi kita melakukan Quran ni suatu tuntutan, betul, sunat hukumnya. Tapi jangan nebeng. Nebeng ni maksudnya kalau kita nak meraihkan lagu tu sangat-sangat sampai hukum tajwid yang sepatutnya dibaca pendek jadi panjang dah pula. Sebab apa panjang tu? Kerana nak raihkan lagu. Lagu dah habis gini, siapa maksud ke lagu ni? Tak siapa key lagi. Ataupun hak pendek jadi panjang, hak panjang jadi pendek. Itu tak boleh. Dia jadi haram dah hukumnya tu. Maka kita kena melakukan Quran dengan menjaga juga aspek-aspek hukum tajwid yang sepatutnya. Itulah tuan-tuan sekalian yang kita dapat bincang pada pagi ini tentang satu bab, iaitulah sunat kita mengelokkan suara ketika membaca Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dapat membaca Quran dengan suara yang paling bagus ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.